Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat belajar lagi dalam sesi PDP kita masih lagi di bawah tajuk manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana minggu lepas sudah kita pergi pelajaran 6 di bawah tajuk manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, iaitu berkaitan dengan fitrah kejadian insan. Dan hari ini insya-Allah kita akan pergi kepada pelajaran 7, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah di bawah standard kandungan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita lihat dahulu konsep hamba dan khalifah Allah. Dalam konsep hamba dan khalifah Allah ini, kita akan menjurus kepada maksud hamba dan khalifah. Apakah yang dimaksudkan dengan hamba? Hamba bermaksud manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Bermaksud apabila saja hamba, kita sudah faham bahawa hamba adalah satu konsep yang mana kita mengabdikan diri kepada Allah. Manakala khalifah adalah bermaksud manusia wajib mentadbir dan memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. Jadi khalifah pula menjurus kepada kita sebagai tanggungjawab sebagai seorang manusia dalam mentadbir dan juga memakmurkan alam. Hubungan hamba dan khalifah. Okey, kita lihat di sini hubungan hamba dan khalifah. Kita tahu hakikat manusia sebagai hamba Allah bukanlah satu penghinaan, sebaliknya adalah satu kemuliaan. Dan keistimewaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah anugerah dan amanah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Jadi kalau kita lihat, kita belajar pada minggu lepas berkaitan dengan fitrah kejadian insan, manusia atau insan mempunyai keistimewaan yang besar berbanding dengan makhluk yang lain. Contohnya Allah telah mengurniakan akal, dan akal adalah kita lihat satu keistimewaan yang tidak ada pada makhluk yang lain melainkan kepada manusia. Dan seterusnya hubungan hamba dengan khalifah Allah dapat dijemakan dengan konsep penyerahan diri kepada Allah. Hamba, kita serah diri, kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akidah, dalam kepercayaan kita, keyakinan kita kepada syariat dari segi perundangan, hukum, hakam dan sebagainya, dan juga dari segi akhlak kita, hubungan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan juga kepada makhluk yang lain. Dan yang seterusnya kita lihat tujuan penciptaan manusia. Ada dua tujuan penciptaan manusia kita lihat di sini. Satu, sebagai seorang hamba adalah tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu al-jin wal ins illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tanggungjawab tujuan penciptaan kedua, tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan syariat. Jadi tujuan penciptaan manusia ada dua, satu mengabdikan diri dan satu lagi adalah memakmurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fi ma atakum." Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah-setengah kamu atas setengah-setengah yang lain beberapa darjat kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Surah Al-An'am ayat 165. Jadi Ustazah ulang, tujuan penciptaan manusia kita ada dua. Satu, sebagai seorang hamba kita mengabdikan diri kepada Allah, dan sebagai seorang khalifah adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa tanggungjawab kita kepada Allah dan Rasul? Tanggungjawab kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya, tanpa menduakannya, seperti kita sembah selain daripada Allah, sembah berhala, pokok dan sebagainya. Mematuhi segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ikut perintah Allah, Rasul solat, aqimus solat, kita solat, kita puasa, zakat dan sebagainya. Jauhi larangannya seperti tidak mendekati zina,
dan sebagainya. Dan yang seterusnya, tanggungjawab yang seterusnya adalah bersyukur atas nikmat Allah dan sentiasa mengingati dengan zikirullah. Apa yang Allah bagi pada kita? Contohnya Allah bagi kita akal, bagi kita mata, telinga, kita bersyukur. Macam mana kita nak tunjuk cara bersyukur kita? Adalah kita sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Dan yang seterusnya, tanggungjawab kita manusia kepada Rasul. Macam mana cara? Adalah dengan tanggungjawab kita berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah kepada manusia. Kepada manusia, apa tanggungjawab kita? Menjalinkan hubungan silaturahim sesama manusia, bukan asyik nak bergaduh dan sebagainya. Kedua, memelihara hak sesama manusia seperti memelihara hak-hak jiran. Ada hak-hak jiran yang perlu kita patuhi. Mengamalkan nilai murni dalam masyarakat dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jauh konsep amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan kemungkaran, suruh buat kebaikan dalam masyarakat. Sentiasa menghormati sesama masyarakat. Walaupun sebab kita kena faham bahawa dalam negara kita berada dalam masyarakat yang majmuk. Jadi kita sentiasa perlu hormat menghormati. Dan seterusnya, tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah kepada alam. Yang seterusnya adalah kita mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang. Jangan kita rakus dalam melakukan sesuatu perkara. Menggunakan sumber alam semula jadi dengan bijaksana. Contohnya sumber alam semula jadi, emas, galian dan sebagainya. Jangan tamak. Memelihara alam daripada pencemaran dengan tidak membuang sampah merata-rata. Bukan kita buang sampah di sungai, di longkang-longkang dan sebagainya. Kita perlu memelihara. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah Allah. Seterusnya, menggiatkan usaha pemeliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. Jadi kita giatkan usaha pemeliharaan supaya flora dan fauna kita tidak terancam. Okey, itu adalah berkaitan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Dari segi tanggungjawab kepada Allah dan Rasul, tanggungjawab kita kepada manusia dan juga kepada alam. Seterusnya kita lihat kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kepentingan? Kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah kepada agama. Apa kepentingannya? Yang pertama, syariat undang-undang Islam dapat dilaksanakan dan rakyat berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Nilai murni dan akhlak mulia dapat dihayati dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ini kepentingan kalau kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Dari segi pendidikan, akan lahirlah masyarakat madani yang bertakwa. Madani adalah masyarakat dan generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Itulah madani. Jadi kalau kita melaksanakan tanggungjawab, jadi kita akan lahir masyarakat madani yang bertakwa. Seterusnya, masyarakat akan mendapat pendidikan rohani, fizikal, mental dan emosi yang seimbang, dan seterusnya melahirkan tenaga pakar untuk mentadbir dan memakmurkan alam ini. Jadi kita lihat bila dari segi pendidikan akan lahirlah tenaga-tenaga pakar yang mentadbir dan memakmurkan alam berdasarkan syariat Islam. Manakala dari segi politik akan lahirlah pemimpin yang berintegriti. Kesetiaan politik terjamin dan melancarkan urusan pentadbiran negara, dan seterusnya negara akan menjadi aman dan sejahtera. Kenapa? Sebab kita tahu sudah tanggungjawab kita sebagai hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi ekonomi kita akan maju dan pesat. Kerana apa? Kita mematuhi syariat, tidak akan berlakulah manipulasi, monopoli, riba, rasuah dan sebagainya. Pembangunan negara dapat dijalankan dengan lancar dan seterusnya dapat merapatkan jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat. Dari segi dapat dibahagikan yang miskin, kaya dan sebagainya. Sosial, perpaduan dapat dikekalkan. So itu kita lihat tanggungjawab kita kepada manusia, saling hormat menghormati dan sebagainya. Masyarakat akan hidup dengan toleransi dan saling hormat menghormati, dan seterusnya akan wujudlah keharmonian dalam masyarakat. Sebab itu
bila kita melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, maka kepentingannya ini akan kita dapat lihat dari segi agama, pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Jadi tanggungjawab yang kita laksanakan itu sebagai manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, jadi kita lihat dia akan lebih memberikan impak yang besar kepada kelima-lima ini tadi, pada agama, pendidikan, politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, seterusnya kita lihat antara punca dan kesan pengabaian tanggungjawab oleh manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa dia? Punca pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa punca dia? Kenapa berlaku manusia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah? Punca yang pertama, kerana syariat Islam tidak dilaksanakan. Tidak mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dari segi ekonomi, rasuah berleluasa, riba dan sebagainya. Kemudian mengabaikan pendidikan. Punca utama pengabaian tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah kerana tidak berpendidikan, mengabaikan pendidikan, malas belajar dan sebagainya. Kelemahan urusan pentadbiran dan salah guna kuasa. Punca adalah kelemahan urusan dari segi pentadbiran dan salah guna kuasa. Contohnya, ini juga menyebabkan berlakunya punca pengabaian dan seterusnya masyarakat bersikap malas dan juga memilih pekerjaan. Hilang sikap hormat menghormati antara masyarakat. Jadi tanggungjawab sebagai seorang khalifah itu tidak dijalankan dengan sempurna. Itu adalah di antara punca-punca yang kita lihat bagaimana pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah itu tidak dapat dijalankan dengan baik dalam kehidupan kita. Jadi apa kesan kalau pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ini tidak dijalankan, tidak diamalkan? Apa kesannya? Akan berlakulah keruntuhan akhlak dan jenayah akan berleluasa, merompak, berzina dan sebagainya. Masyarakat akan kekurangan ilmu dan jahil. Kerana apa? Kerana mengabaikan pendidikan. Okey, dan yang seterusnya hilang kepercayaan kepada pemimpin dan negara akan mundur. Pemimpin yang menyalahi urusan pentadbiran dan sebagainya akan hilang kepercayaan masyarakat untuk memandang tinggi kepada seseorang pemimpin tersebut dan seterusnya berlaku perpecahan dan diskriminasi dalam masyarakat. Okey, itu adalah di antara punca dan juga kesan pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya kita lihat apa tindakan sebagai hamba dan khalifah Allah dalam kehidupan. Apa tindakan kita? Okey, apa dia aktiviti yang contoh-contoh aktiviti yang boleh kita laksanakan sebagai tindakan kita sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Taala dalam memakmurkan alam. Okey, jadi kita lihat di antara satu adalah kempen Kitar Semula. Itu membentuk diri supaya apa? Supaya kita sentiasa menjaga kebersihan dan memupuk masyarakat supaya mencintai dan menyayangi alam sekitar. Seterusnya, bengkel kemahiran dan inovasi, menjana pemikiran kreatif dan kritis. Dan seterusnya, kita boleh gunakan akal dalam mencipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang seterusnya, memupuk persefahaman antara murid. Dan tindakan kita yang lain untuk aktiviti sebagai hamba dan itu adalah kursus kepimpinan sekolah, melatih diri menjadi pemimpin yang baik dan yang seterusnya mengamalkan amar makruf dan nahi mungkar. Dan yang seterusnya adalah kem jati diri. Kem jati diri kita lihat di antara aktiviti yang boleh membentuk keyakinan diri dan kekuatan rohani dan seterusnya memberi kesedaran tentang manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sudah selesai kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Di sini adalah beberapa simulasi. Jadi analisis situasi berikut dan bincangkan tindakan anda sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Jadi untuk tugasan anda pada minggu ini, Ustazah mohon kepada anda semua memilih salah satu simulasi ini dan berikan bincangkan tindakan anda sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Jadi itu satu, pilih salah satu. Okey, ikut dengar arahan Ustazah, pilih salah satu. Okey, contoh anda melihatkan berlaku di hadapan mata suatu pulang dari sekolah. Apa tindakan anda? Anda sering melihat rakan baik anda dibuli oleh rakan-rakan lain. Apa tindakan anda? Selaku pengerusi kelab lestari alam, cadangkan tindakan penjagaan alam sekitar di sekolah anda dan anda merupakan pembantu jurulatih kelab bola sepak di sekolah. Semasa sesi latihan, beberapa orang
seorang pasukan meminta kebenaran anda untuk keluar menunaikan solat. Jadi Ustazah harap anda dapat pilih salah satu daripada simulasi ini dan berikan tindakan anda, dan tindakan anda itu Ustazah mohon jawapan anda dalam bentuk kebat, ada isi, ada huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, untuk tanggungjawab melaksanakan jalankan khalifah, okey, yang ini anda boleh buat sendirilah, okey, test sendiri. Okey, dan yang seterusnya uji diri. Jadi hari ini uji diri seperti biasalah, hantarkan latihan ini. Jadi hari ini ada 2 latihan, satu simulasi dan satu lagi adalah uji diri. Uji diri, Ustazah mohon anda jawab soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, seperti biasa. Dan nombor 4, nyatakan 2 tanggungjawab, terangkan 2 akibat sekiranya manusia mengabaikan tanggungjawab terhadap alam. Soalan nombor 5, memerlukan isi dan huraian. Okey, Ustazah ulang, memerlukan isi dan huraian. Dan seterusnya soalan nombor 6, berdasarkan statistik di atas, kes perceraian pasangan suami isteri negara ini semakin meningkat. Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hamba dan khalifah dapat mengatasi masalah ini? Ini juga perlukan isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi itu saja untuk tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari-hari yang seterusnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.